Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Zahari Harun daripada Farmasi Permai, Tumpat Kelantan. The Just Live pagi ini. Apa khabar anda di luar sana? Sudah breakfast ataupun belum? Ya, kepakaran kami adalah membantu mereka yang ada penyakit, terutamanya kencing manis. Okey, untuk mendapat kaunseling dan cara-cara penggunaan ubat-ubatan, terutamanya ubat kencing manis yang betul, dengan dos yang betul, dan juga diambil pada masa yang betul. Kami juga membantu mereka yang sudah sihat dan ingin kekal sihat untuk mendapat maklumat dan cara-cara pengambilan suplemen yang terbaik supaya anda dapat bekerja dengan baik, InsyaAllah. Hari ini hari Isnin. Selamat kembali bertugas kepada mereka yang memulakan tugas pada hari Isnin. So don't dia panggil Blue Monday. Kena tawakal, kena bersemangat, bermotivasi tinggi untuk hari pertama anda bekerja. Moga-moga mendapat natijah atau keputusan yang terbaik supaya anda dapat selesa ataupun rasa bertanggungjawab dengan kerja yang anda buat. Right. Hari ni just kejap je nak share berkenaan dengan sakit gout. Sakit sendi. Dia menyerang siapa? Terutamanya lelaki lah biasa. Lelaki yang berumur 30 tahun ke atas. Dan dia punya sakit tu memang intens. Memang sakit sangat-sangat. Perempuan jarang dapat gout, kecuali mereka yang biasa yang menyerangnya adalah yang berumur lebih lah, yang telah menopause. Dan dia serang tu sebab apa? Sebab kita punya asid urik lebih. Biasa kalau perempuan ni dalam 6 milimol, lebih pada 6 milimol, kita consider dia sebagai gout. Kalau lelaki biasa 7 ataupun 7.5 milimol per liter. Yang tu boleh test di hospital, biasa dia buat di hospital, ataupun satu lagi dia ambil tempat bonjolan yang bengkak itu, liquid air daripada sendi itu, dan dia test. Okey. Itu dua kaedah mengetahui bahawa sakit sendi kita itu gout ataupun tidak. So daripada pengalaman saya biasa gout ni dia menyerang ibu jari kaki lah yang pertama sekali. Ibu jari kaki, bila dia rasa panas-panas, dia bengkak, dia sakit, yang tu dah start. And then gout ni jangan diurut, kerana dia makin sakit kerana asid urik telah berkumpul di dalam sendi kita. Ibu jari kaki biasanya yang utama. Dia boleh juga di belakang kaki ataupun di buku lali pun ada. Di lutut boleh, di wrist ataupun pergelangan tangan kita ni, dan juga siku, dan juga jari-jari tangan. Dan dia berlaku macam mana? Dia side by side, kiri dan kanan. Kalau bulan ini dia sakit di ibu jari kaki kanan, okey, minggu depan ataupun sekali lagi attack, dia datang sebelah kiri. Tempat sama tetapi sebelah yang lain. Yang tu salah satu ciri gout. Okey. Bonjolan yang dipanggil tofai, boleh membesar dan boleh pecah, dan dia boleh keluar macam ketul-ketul, macam kapur. Yang tu asid. Faktor dia adalah faktor keturunan lah. Nombor satu, faktor keturunan. Dan sekarang ni walaupun tidak ada faktor keturunan, kadang-kadang disebabkan oleh pemakanan kita. So kurangkanlah makan benda-benda yang purin banyak, terutamanya apa dia? Makanan laut, ketam, udang, sotong, udang, yang tu, ataupun yang bercengkerang macam kepah, benda-benda macam itulah, and then satu lagi adalah ikan bilis dengan sardin. So kena berhati-hati juga. Dan juga ke kacang. Selain daripada kacang sayur. Kacang sayur okey sikit. Kalau kacang macam kacang tanah, ubi, kacang. Selain daripada sayur, ada jugalah sayur yang tak disyorkan, macam brokoli ataupun bunga kubis. Ada juga saya terbaca, tetapi yang tu tak strict lah, yang tu tak strict.
Tapi biasa kalau kacang, ikan sardin, ikan bilis, cepatlah berlaku gout kita. Faktor keturunan dan juga pengambilan makanan. Yang ketiga adalah disebabkan oleh obesity, kegemukan obesity. So jagalah BMI anda dan amalkan diet yang sihat lah. Amalkan diet yang sihat untuk mendapat body weight yang ideal lah. Body weight yang ideal yang bawah pada BMI kita, bawah pada 25 tak silap saya. Alright. Dan boleh juga disebabkan oleh rosaknya buah pinggang. Orang yang rosak buah pinggang kemungkinan datang juga gout, kerana gout ni dirembeskan, dikeluarkan melalui buah pinggang. So bila buah pinggang tidak kurang berfungsi ataupun rosak, gout, asid urik akan terbentuk ataupun terkumpul di dalam kita punya badan, dan maka dapatlah kita gout. Itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan gout, yakni orang yang sakit buah pinggang ataupun buah pinggang dia rosak. Dan juga boleh disebabkan oleh ubat, terutama diuretics ataupun ubat untuk kencing atau untuk surut bengkak tu, furosemide ke apa-apa. Kalau lama-lama sangat kita makan, kemungkinan menyebabkan gout terjadi kepada kita. Dan juga ubat yang untuk mencairkan darah, iaitu aspirin. Anda tahu tak aspirin apa dia? Aspirin ni sebenarnya dosil. Sebiji tu dosil. Kalau kita ambil dia punya sebelah daripada dosil tu, tu aspirin. Dia aspirin. Dia untuk cair darah, dosil sebelah untuk cair darah. Kalau makan sebiji, dia akan jadi untuk tahan sakit. Dan susah dah sekarang ni, dosil tak ada dah dalam pasaran. Dan juga faktor yang menyebabkan gout juga adalah kurangnya kita minum air, kurangnya intake air. So jaga-jaga, kena 8 gelas satu hari, air masak terutama sekali nah. So kalau kita kurang minum air, akan makin teruk. So untuk jaga dia, sebab apa? Sebab apa gout ni memang dia sakit sangat-sangat. Yang biasa kalau orang dah dapat gout ni, kalau waktu attack dia tu, kena inject. Kena pergi ke kecemasan hospital, tengah malam ke pagi ke. Kalau malam-malam memang susah. So why not, kalau kita boleh mengambil suplemen ataupun pemakanan yang kita percayai, yang boleh mengurangkan gout. Yang saya di Farmasi Permai, kami biasa kita syorkan adalah Ural. Macam ni, Ural. Yang ni Ural. And then Ural, dia ada tulis dia punya for gout and UTI, urinary tract health. Bila suplemen, bila dia tulis, dia berani tulis, maksudnya dia ada dia punya kajian. Dia ada kajian. Benda ni kecil je, dalam sachet macam ni Ural. Okey. Kita boleh minum, buat dalam satu cawan air untuk kita maintain. Satu paket sehari cukup untuk kita maintain. Maksudnya untuk kita buang kita punya asid urik daripada badan yang berlebihan. Makanlah Ural. Kalau nak special lagi, yang tak mau minum, boleh makan yang ni. Yang ni Lorix capsule daripada Vitamod. Harga dia agak mahal, dalam RM80, 30 biji. RM80. Kita cakap direct ubat, dia punya dia punya harga. Dan yang terakhir adalah celery. Celery boleh juga untuk kita makan untuk gout. So why perlu? Sebab at least kita tak dapat lah, kita tak perlu pergi ke hospital. Kerana biasa kalau kita amalkan selain daripada yang saya sebut tadi, intake makanan dengan minuman, and then kita campur lagi dengan suplemen untuk gout ni. Biasa attack, kalau biasa dalam 5 kali setahun dapat attack, mungkin insyaAllah kalau kita amalkan pemakanan dan minuman yang cukup, dan juga dengan suplemen tu, mungkin dia dapat attack 2 kali setahun. Itu dah memudahkan kehidupan kita, dia nak rasa kata nak hilang terus ni, susah lah gout. So kita kurangkan attack dia. Menjawab soalan Puan Noraini Aini ni. Glucovance, ubat kencing manis, alright, 500 mg per 5 mg. Ikut doktor prescribe. Doktor prescribe berapa biji. Kalau 2 biji sehari, 2 biji sehari lah.
Actually glucovans ni dari 500 mg tu adalah metformin. Metformin 500 mg. Dan metformin biasa maksimum dia punya dos dia biasa doktor bagi 4 biji. 4 biji satu hari. Dan satu lagi glibenclamide itu 5 mg glibenclamide. Glibenclamide pun 4 biji juga maksimum. Tetapi harus mengikut arahan doktor. Okey. Kalau doktor suruh makan dia bagi 2 biji lah. Kalau 3 biji 3 biji. Tapi yang saya cakap tu maksimum. Maksimum glucovans kita based on dia punya ubat yang di dalamnya, iaitu metformin campur dengan glibenclamide. Right. Saya rasa biasa 2 biji biasa doktor bagi 2 biji. Itu menjawab soalan Puan Nur Aini. Moga menjawab soalan tersebut. Saya sekarang ni berada di Pasar Sumayah. Sambil-sambil tu buat live kejap untuk sambil nak keluar, nak pergi cari buah-buah sikit, dan adalah sikit ada kerja sikit. Right, saya rasa itu saja perkongsian saya daripada Farmasi Permai, Zahari Harun. Moga-moga jumpa ada lagi, InsyaAllah. Revolusilah kesihatan anda bersama kami, Farmasi Permai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih kepada mereka yang live, right, bersama saya.